وخزني قال الشيخ sekarang. Allah Ta'ala Firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sedikit pada yang lepas, pada muka surat 15. Mengikut kitab saya, muka surat 15. Pada kataan pada sebelah bawah sikit, pada perkataan, pada hadis katanya, dan sabda Nabi SAW, pada syurga itu satu pintu yang dikatakan baginya Ar-Rayyan. Pada muka surat 15, kat bawah-bawah, pada hadis katanya sabda Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, bahawasa pada syurga itu suatu pintu yang dikatakan baginya Rayyan. Di situ ada salah huraian, sebab ingat dulu tu cerita katanya Ar-Rayyan tu ambil daripada Ar-Rayu, makna dahaga, itu salah. Yang betulnya Ar-Rayyan ambil daripada Ar-Rayu, makna puas dahaga. Ar-Rayyan asal daripada lafaz Ar-Rayu, makna puas dahaga, bukan makna dahaga. Ingat salah dulu saya sebut, katanya makna dahaga itu salah. Yang betulnya Rayyan daripada asalnya Ar-Rayu, Ar-Rayu makna puas dahaga, hilang dahaga. Itulah untuk nak membetulkan yang salah pada dulu. Dan pada yang minggu lepas, pada pengajian kita yang minggu lepas, yang kita katanya malaikat turun ke bumi untuk bersembahyang bersama-sama dengan manusia, pada muka surat 19 sebelah atas, pada katanya baris sebelah atas sekali, pada katanya, maka tiap-tiap mereka yang menyentuh ia akan mereka itu, atau menyentuh mereka itu akan dia. Jadi sentuh menyentuh, maknanya malaikat apabila turun pada malam puasa untuk bersembahyang bersama dengan manusia, maka apabila mereka turun sembahyang bersama dengan manusia, semacam kita datang ke masjid beramai-ramai untuk bersembahyang ramai-ramai, maka adalah sentuh menyentuh antara satu sama lain. Lebih-lebih laginya orang yang ada di tepi-tepi kita tu, apabila kita bersolat bersaf dengan dia, duduk di tepi dia, sebelah kanan dia, sebelah kiri dia, memanglah tak kita sentuh dia, dia menyentuh dengan kita. Kaki tangan kita, anggota kita tu ada bersentuh dengan dia, ada kalanya dia bersentuh dengan kita. Maka demikianlah yang dimaksud katanya, kita bersentuh dengan malaikat atau malaikat bersentuh dengan kita. Apabila dapat sentuh menyentuh tadi itu, maka orang itu akan dapat saadah, akan dapat bahagia sampai ke bila-bila, tidak berjumpa dengan celaka sama sekali.
Cumanya kita tak terasa, kita tak perasan katanya kita ada bersentuh dengan malaikat, artinya malaikat ada bersentuh dengan kita. Tetapi memangnya akan berlaku sebabnya mereka turun bersembahyang bersama dengan kita. Seperti sama-sama kita bersembahyang dalam saf yang sama, mestilah ada sentuh menyentuh antara satu sama lain. Maka dengan sebab kita ada sentuh dengan malaikat atau malaikat tu ada sentuh dengan kita pada ketika bersembahyang itu, maka orang itu akan dapat beruntung saadah sampai ke bila-bila, tiada celaka selama-lamanya. Kita sambung pada pengajian kita. Firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Artinya, amal pada malam Lailatul Qadar terlebih baik daripada amal 1000 bulan yang tiada padanya Lailatul Qadar. Dia ayat tu dia kata ayat firman Allah Taala kata Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar khairun terlebih baik min alfi syahrin daripada 1000 bulan. Kalau tilik kepada bentuk ayat tu dia kata Lailatul Qadri, satu malam ialah malam Lailatul Qadar, khairun terlebih baik min alfi syahrin. Tetapi apabila musannif kita menterjemahkan dengan kata amal pada malam Lailatul Qadar, padahal di dalam ayat tidak ada sebut kata amal. Bahkan di dalam ayat tu kata Lailatul Qadri saja. Ini apabila musannif kita terjemahkan, mentafsirkan, dia kata amal pada malam Lailatul Qadri. Maka sebab boleh ditafsirkan begitu, dengan sebabnya tak dapat tidaklah yang maksudnya ialah amalan. Sebab kalau kita tiliknya satu malam, betul-betul satu malam, satu malam dengan maknanya satu masa ialah satu malam, dia tak boleh jadi nak jadi lebih daripada 1000 malam. Tilik kepada semata-mata malam ialah masa. Satu malam, malam Lailatul Qadar. Tak boleh jadilah dia tu nak lebih daripada 1000 bulan. Sebab apa? Sebab ini satu malam saja. Yang nu 1000 bulan. Memanglah yang banyak lebih baik daripada yang sedikit. Sebab ini satu malam. Yang nu 1000 bulan. Maka maklumlah bahasanya 1000 bulan lebih baik daripada satu malam. Itu kalau kita tilik kepada semata-mata diri malam. Tilik kepada semata-mata malam dengan mana masa. Jadi masa semalam dengan masa 1000 bulan memanglah lebih baik masa 1000 bulan daripada masa satu malam. Maka begitu tidak hasil maksud. Bukan murad. Bukan murad katanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang maksud ayatnya ialah amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Itu yang maksudnya, bukan semata-mata malam. Bukan semata-mata malam tu lebih daripada 1000 bulan. Bukan semata-mata malam. Bahkan yang maksudnya amalan yang dilakukan, yang diamalkan pada malam Lailatul Qadri. Amalan yang kita buat pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amal
amalan yang kita mengereja, yang kita amalkan pada masa 1000 bulan. Jadi pendeknya yang lebih itu di mana? Lebih yang digandakan itu pada amalan yang berlaku pada masa yang tersebut. Bukan diri masa. Sebab kalau tilik kepada diri masa betul-betul tu satu malam, macam mana nak lebih daripada masa 1000 bulan? Maka mestilah 1000 bulan tu lebih daripada masa satu malam. Tetapi yang maksud di sininya amalan yang kita buat kebetulan dengan malam Lailatul Qadar. Maka amalan yang kita buat yang kebetulan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan yang kita kerjakan, yang kita amalkan pada 1000 bulan yang tiada Lailatul Qadar. Jadi tepat yang jadi lebihnya di amalan yang berlaku pada malam Lailatul Qadar. Amalan yang berlaku pada malam Lailatul Qadar. Itu tepat jadi lebihnya dengan maknanya amalan yang kita buat pada malam Lailatul Qadar dilebihkan daripada amalan yang kita beramalkan pada masa yang tidak ada malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Jadi pendeknya yang jadi lebih itu ialah perkara-perkara yang berlaku pada malam Lailatul Qadar. Perkara-perkara yang dilakukan yang berlaku pada malam Lailatul Qadar itu lebih daripada perkara-perkara amalan-amalan yang berlaku pada masa 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar pada masa 1000 bulan tadi. Itulah yang maksudnya. Bukan nak cerita kata malam, betul-betul malam tu lebih baik daripada 1000. Satu malam Lailatul Qadar, betul-betul satu malam tu lebih baik pada masa 1000 bulan. Itu bukan maksud. Jadi pendeknya digandakan. Nisbah amalan itu digandakan pahala dia lebih banyak daripada kita beramal dengan masa 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Ini sebelah balik amal kebajikan digandakan, dilebihkan. Begitu juga sebaliknya kalau amalan jahat, amalan maksiat yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar lebih jahat daripada amalan maksiat yang dilakukan pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Ini pun digandakan juga. Kalau amalan kebajikan digandakan pada kebaikannya, kalau amalan kejahatan maka digandakan kejahatannya. Jadi kalau orang itu dia buat maksiat pada malam Lailatul Qadar, lebih banyak dosa dia daripada dia buat maksiat pada 1000 bulan yang tiada Lailatul Qadar. Jadi pendek katanya malam Lailatul Qadar itu digandakan amalan baik dan jahat. Digandakan di atas amalan yang berlaku pada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Kalau amalan kebajikan, maka kebajikan dia tu diganda lebih banyak daripada beramal 1000 bulan. Kalau amal kejahatan, maka kejahatan dia, dosa dia tu digandakan lebih banyak daripada dia buat dosa pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Jadi kelebihan dianya digandakan amalan-amalan yang dibuat pada malam Lailatul Qadar. Begitulah maksudnya. Dan bersabda Nabi SAW, barang siapa berdiri pada malam Lailatul Qadri kerana beriman, yakni percaya dengan bahawasanya ia sebenar dan mengira-ngirakan pahala pada Allah Ta'ala, nescaya mengampuni Allah akan barang yang terdulu daripada dosanya. Sebuah hadis pula sabda Nabi SAW, barang siapa sahaja
berdiri pada malam Lailatul Qadar. Berdiri maksudnya buat amal ibadat, beribadat. Berdiri bukan maksud kata berdiri seperti berdiri dalam sembahyang, itu pun setengah daripada juga. Yang dimaksud dengan kata berdiri di sini ialah membuat amal ibadat dengan secara berdiri sembahyang ke, dengan secara duduk baca Quran ke, dengan mana-mana amalan kebajikan, tak kiralah mana-mana amal kebajikan, tak mestinya sembahyang. Kalau kita baca Quran malam Lailatul Qadar pun masuk dalam kata kita berdiri pada malam Lailatul Qadar juga. Sebab maksud berdiri ini maknanya maksud berdiri ini maksudnya tak tidur. Bangkit daripada tidur. Maksudnya tak tidur. Tak tidur maknanya dia tu berjaga malam untuk buat amal ibadat. Itu sebab tu maksudnya beribadat. Sebab berdiri asalnya diguna pada maknanya bangkit daripada tidur. Bangkit daripada tidur maknanya tak tidur. Tak tidur pada waktu malam, bahasa kita panggil apa dia? Berjaga malam. Pada waktu malam dia tak tidur, bukan dia bangkit daripada tidur, atau dia tak tidur pada waktu malam kerana buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Patut ibadat dia tu berlaku pada malam Lailatul Qadar. Itu maksud katanya berdiri pada malam Lailatul Qadar. Bukan maksud katanya berdiri sembahyang sajalah. Bukan maksudnya begitu. Bahkan segala bagai-bagai amalan yang dibuat pada malam Lailatul Qadar. Kerana beriman. Dia berdiri pada malam Lailatul Qadar kerana beriman. Dia bangkit, dia bangun buat amal ibadat dengan mana-mana cara ibadat pada malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana beriman. Apa maksud kerana beriman? Bukan iman lawan bagi kufur di sini. Kerana beriman bukan maksud iman lawan bagi kufur, tu bukan. Sebab tu musannif tafsir, yakni percaya bahawasanya ia sebenar. Maksud kata kerana beriman maksudnya dia percaya di hati dia bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ialah malam yang ialah betul, benar. Percaya dengan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang sebenar, bukan ditipu-tipu, bukan citaan tipu. Bahkan malam Lailatul Qadar itu betul, tidak betul sebenar, digandakan amalan pada malam itu. Itu maknanya dia percaya kata malam ni adalah malam Lailatul Qadar, dan dia percaya bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ialah malam yang digandakan segala amalan-amalan. Itu maksud beriman. Maksud beriman dengan mana dia percaya, dia yakin di hati dia bahwasanya adalah malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar, dia percaya penuh-penuh bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang digandakan akan segala amalan-amalan, malam yang diterimakan segala doa-doa yang didoakan pada malam itu. Itu masuk katanya al-iman. Dia percaya tentang malam Lailatul Qadar. Jadi sebab yang membangkitkan dia untuk buat amal ibadat tu dengan sebab dia percaya bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ialah perkara yang sebenar, bahawa dibalaskan, digandakan amalan. Satu sebab yang membangkitkan dia untuk buat amal ibadat, dan satu sebab lagi pulanya dan mengira-ngirakan pahala pada Allah. Maknanya, maksudnya dia buat amal ibadat pada malam Lailatul Qadar itu tujuannya untuk nak dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Untuk nak dapat pahala daripada Allah Ta'ala, untuk nak dapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Makna ini merupakan ikhlas. Sebab tak ada jalan kita nak dapat pahala dalam amalan kebajikan kita, melainkan kita ikhlas.
Kalau tidak ikhlas, tak ada jalanlah nak dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Maksudnya mengira-ngira pahala tu maknanya dia ikhlas kerana Allah. Buat amal ibadat dia tu ikhlas kerana Allah. Nak keredaan Allah, nak kepada pahala balasan baik daripada Allah. Bukan maksudnya mengira-ngira pahala tu berapa banyak dapat malam ni, berapa banyak kita dapat pahala malam ni. Bukan maksudnya begitu. Bukan maksud kata mengira tu membilang pahala berapa banyak yang didapat, bukannya begitu. Bahkan maksudnya mengira-ngirakan pahala ihtisaban, bahasa Arab. Mengira-ngira pahala tu maknanya kerana kepada pahala yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Kerana nak kepada keredaan Allah Ta'ala. Nak keredaan Allah, nak pahala daripada Allah. Amalan, kalau nak dapat keredaan daripada Allah, amalan yang ikhlas. Amalan yang nak dapat pahala daripada Allah ialah amalan yang ikhlas. Sebab tu setengah ulama dia katanya maksud dengan cara sepitahnya mengira-ngirakan pahala, yakni ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sebabnya kalau tidak ikhlas kerana yang lain, ibadat kalau tidak ikhlas bukan ibadat kerana nak menunjuk-nunjuk kepada orang-orang, kepada yang lain daripada Allah, untuk nak bagi nampak kepada orang ramai kata dia ni orang yang kuat amalan, dia rajin, maka Allah Ta'ala tak bagi pahala, maka tak dapat keredaan Allah Ta'ala. Lalu tu dikatakan mengira-ngirakan pahala maksudnya ikhlas kerana Allah. Apabila ikhlas memang dapat pahala, memanglah dapat keredaan Allah Ta'ala. Jadi maknanya tujuan dia beramal ibadat pada malam Lailatul Qadar, satunya dengan sebab dia percaya penuh-penuh bahasanya malam Lailatul Qadar itu yang diceritakan itu adalah perkara yang sebenar. Sebenar ada malam Lailatul Qadar, sebenar digandakan amalan pada malam Lailatul Qadar. Dan kerana Allah Ta'ala, ibadat dia tu kerana Allah Ta'ala. Maka dengan bentuknya begitu, amalan dia dibuat pada malam Lailatul Qadar, nescaya mengampuni Allah Ta'ala akan barang yang telah terdulu. Apa dia barang yang terdulu? Daripada dosa. Mana barang yang terdulu tu ialah dosa. Itu daripada dosa. Daripada dosa. Maksudnya dia kalau dalam bahasa Arab tu daripada tu mana nak menyatakan. Bukan katanya datang daripada mana, itu mana permulaan. Terjemah daripada bahasa Arab min. Min kalau katanya datang daripada mana? Datang daripada rumah, daripada rumah. Itu permulaan datang daripada rumah. Ini bukan maksudnya begitu. Maksudnya daripada nak menyatakan barang yang terdulu tu kena atas apa benda? Apa benda barang yang apa dia? Barang yang telah terdulu ialah dosa. Maknanya Allah Ta'ala mengampun oleh Allah Ta'ala akan dosa-dosa yang dia telah perbuat belum pada malam Lailatul Qadar. Mana dosa-dosa dia sekiranya kalau ada yang dilakukan dosa itu sebelum pada malam Lailatul Qadar, maka dosa itu diampunkan dengan sebab dia buat amal ibadat pada malam Lailatul Qadar, berikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah maksud katanya mengampuni Allah akan barang yang telah terdulu. Terdulu mana dosa-dosa yang dulu yang berlaku sebelum pada nak buat amal ibadat pada malam Lailatul Qadar. Dosa-dosa yang berlaku sebelum pada malam Lailatul Qadar, itu semuanya diampun oleh Allah Ta'ala dengan sebab dia beribadat pada malam Lailatul Qadar. Itulah. Dan sebenarnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ingat ada saya tak ingat dalam kitab mana seorang ulama ada sebut, dia katanya amal ibadat yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu amalan itu diganda lebih banyak daripada amalan yang diamalkan pada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar.
Maka ada setengah tu dia katanya kalau malam Lailatul Qadar digandakan amalan sebelah malam, malam Lailatul Qadar sebelah malam itu digandakan akan segala amalan, maka siang bagi malam Lailatul Qadar, mana esok hari malam ni malam Lailatul Qadar, esok hari itu pula pada waktu siang pun digandakan amalan juga. Jadi bukan sekadar sebelah malam saja. Tapi dalam Islam dia kira malam dulu pada siang. Sebab malam 27, esok siang 27. Contohnya begitu. Jadi waktu malam sekiranya pada sebelah malam itu malam Lailatul Qadar. Memang digandakan amalan lebih banyak daripada 1000 bulan. Maka waktu siang pun sama juga digandakan akan amalan seperti gandakan amalan pada waktu malam itulah juga. Itu mengikut kata setengah-setengah ulama, tapi saya tak ingat di kitab mana ada sebut. Tapi memang ada sebut gitu. Waktu siang pun ada digandakan amalan sebagaimana di waktu malam digandakan amalan. Dan bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang isyak yang akhir, yakni isyak yang hakikiyah, bukan maghrib, di dalam jamaah daripada bulan Ramadan, maka sungguhnya mendapat ia akan Lailatul Qadri. Di sini sebagai kenyataan yang banyak orang tanya-tanya, katanya amalan kita buat beramal pada malam Lailatul Qadar itu digandakan amalan lebih banyak daripada 1000 bulan yang 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Sakat manakah bilangan amalan yang perlu kita buat untuk nak katanya amalan itu digandakan pada malam Lailatul Qadar? Maka hadis ini untuk nak menyatakan itu. Nabi katanya barang siapa sembahyang isyak, jadi sembahyang isyak betul-betul lah, sembahyang isyak yang akhir, jadi solat isyak di dalam jamaah, dia sembahyang isyak berjamaah daripada bulan Ramadan. Sembahyang isyak berjamaah walaupun dia tak solat tarawih sekalipun, tetapi sembahyang isyak dia sembahyang berjamaah, maka sungguhnya ia dapat akan Lailatul Qadri. Maka sungguhnya dia dah dapat akan kelebihan yang disebut tadi itu, digandakan amalan tu, dapat akan malam Lailatul Qadar, yang akan kelebihan malam Lailatul Qadar ialah digandakan amalan. Jadi maksudnya ini nak ceritakan paling kurang sekurang-kurang amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar untuk nak dapat gandaan-gandaan yang tersebut tadi itu ialah paling kurangnya dia sembahyang isyak berkeadaan berjamaah. Walaupun tak solat tarawih, dia tak solat Quran, dia tak baca berzikir lain-lain pun, selawat apa dia lagi, dia tak ada buat sekalipun. Tetapi sembahyang isyak berjemaah dia dah lakukan, maka dah dapat dah fadilat malam Lailatul Qadri. Maka boleh ambil di sini bahasanya kita sembahyang isyak berjemaah itu digandakan pada sekiranya kalau betul dengan malam Lailatul Qadar, itu dah digandakan. Sudah selera kita sembahyang isyak, kita sambung juga dengan solat tarawih. Sementara nak solat tarawih kita ada selawat lebih kurangnya, kita ada zikir, ada doa, ada apa semuanya, maka itu dikatakan amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Sekiranya kalau ikhlas, maka amalan itu sudah digandakan oleh Allah Ta'ala lebih banyak daripada 1000 bulan yang tiada malam Lailatul Qadar. Tak nanti kena bangkit, bukan maksudnya katanya buat amal tu maknanya
Kena selepas pada tarawih tu kena tidur sekejap, kena tidur dulu boleh sekejap, habis tu bangkit waktu tengah-tengah malam untuk buat amal ibadat sembahyang tahajud dan sebagainya. Barulah nak dapat fadilat malam Lailatul Qadar. Bukan maksudnya begitu. Jadi sepanjang malam sembahyang malam Lailatul Qadar, begitu juga waktu siangnya mengikut setengah ulama, sekiranya amalan mana-mana sedikit ke ataunya banyak ke amalan kebajikan itu yang kita lakukan, maka semuanya digandakan. Tetapi sedikit diganda dengan secara sedikit. Kalau RM1 disedekahkan, maka diganda lebih banyak daripada satu ringgit kita sedekah pada malam Lailatul Qadar, maka digandakan lebih banyak daripada kita sedekah 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita sedekah 100, maka diganda dengan secara 100 tu pula. Jadi sikit diganda dengan secara sedikit, kalau banyak digandakan dengan secara banyak. Tak nanti katanya banyak mana kena separuh malam ke tidak, itu tak mesti. Bukan katanya nak masuk dalam katanya berdiri pada malam, seluruh malam tak boleh berhenti-berhenti, tak boleh nak rehat, barulah nak dapat gandaan, bukan begitu. Bahkan maksudnya sekurang-kurang bagi ada amalan kebajikan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, maka itu pun sudah digandakan. Tapi sedikit, untungnya sedikit. Modalnya sedikit, untungnya sedikit. Kalau modalnya banyak, untungnya banyak. Begitulah lebih contohnya. Bukan maksud katanya seluruh malam mesti dipenuhkan dengan amalan. Seluruh malam Lailatul Qadar dipenuhkan dengan amalan. Bukan maksudnya begitu. Bukan katanya kebanyakan malam. Jadi maknanya satu malam menjadi banyak sebelah balik amal dengan tidak beramal. Bukan maksud begitu. Jadi setiap amal sikit ke atau banyak, itu memang digandakan. Cumanya seperti kata tadi, modal sikit, untungnya sedikit. Kalau modalnya banyak, maka untungnya banyak. Seperti orang yang tu modal dalam siham-siham. Maka kalau modalnya sikit, maka untungnya sikit. Kalau modalnya banyak, untungnya banyak. Maka itulah yang katanya paling kurangnya bagi ada sembahyang jemaah insya, maka itu pun dah masuk kata dia beramal pada malam Lailatul Qadar. Itu sekurang-kurangnya. Habis di situ. Kemudian kita tengok sedikit tentang dia katanya barang siapa sembahyang isyak yang akhir, yakni isyak yang hakikiyah, bukan maghrib, bukan sembahyang maghrib. Apa yang maksudnya? Dia pada Nabi dan pada masa sahabat dulu, pada masa Nabi dulu tu, sembahyang maghrib dan sembahyang isya dan juga sembahyang maghrib dia panggil sembahyang isya kesemuanya. Maghrib pun ada dipanggil isya juga. Sembahyang isya pun dipanggil isyak juga. Sembahyang maghrib pun dipanggil isyak juga. Maknanya sebab maghrib dan isyak ialah sembahyang, sebab isyak ni waktu awal malam. Isyak ni ialah waktu sebelah awal bagi malam. Sebab kalau siang kita panggil pagi. Kalau siang kita panggil pagi. Awal siang ialah pagi. Awal bagi siang itu ialah pagi. Sabah. Pada Arab kata, bahasa Arab katanya sabah itu awal siang. Kalau awal bagi malam, isyak. Awal bagi malam ialah isyak. Awal bagi siang, sabah, pagi. Awal bagi malam, kita bahasa Melayu kita ada ke tidak? Nama yang tertentu kalau awal malam. Tetapi yang maklumnya awal siang kita panggil dengan nama pagi, sebelah pagi. Maka sembahyang maghrib dan sembahyang isya
Sembahyang maghrib memanglah awal, sangat awal apabila masuk malam dah masuk waktu maghrib. Dan juga isya tilik kepada waktu dianya ialah masuk pada awal malam juga. Walaupun waktu isya berpanjangan sampai ke subuh sekalipun, sampai ke ujung malam sekalipun, tetapi tilik kepada waktu masuk waktu isya itu ialah masuk pada awal malam. Maka awal malam dikatakan isya. Maka lalu tu sembahyang maghrib pun sembahyang isya. Boleh dipanggil. Mana sembahyang maghrib ialah sembahyang isya, mana sembahyang pada waktu malam. Sembahyang pada waktu awal malam. Sembahyang isya pun sembahyang isya juga. Ialah sembahyang isya ialah sembahyang pada awal malam juga. Tetapi dengan maka dengan sebab tilik kepada begitu, maka maghrib pun isya, isya pun isya. Sebab tu datang dalam banyak hadis katanya isya'ai ini, dua sembahyang isya. Dua sembahyang isya ialah sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Jadi kalau nak maka dengan sebab ada keliru pada nama-nama tu, dua sembahyang dipanggil dengan nama satu, maka dibahagikan. Sembahyang isya yang pertama kita terkenal dengan nama sembahyang maghrib. Isya yang pertama terkenal dengan nama maghrib. Isya yang kedua sembahyang waktu malam, tapi yang kedua ialah terkenal dengan nama isya juga. Itulah katanya isya yang akhir, yakni isya yang sebenar. Isya yang sebenar, yang 4 rakaat. Itulah sebab itu dia katanya isya yang akhir. Barang siapa sembahyang isya yang akhir, isya yang 4 rakaat. Adapun isya yang pertama ialah isya yang nama maghrib, itu 3 rakaat. Maklumlah. Barang siapa sembahyang isya yang akhir, yakni isya yang hakikiyah, isya yang sebenar, isya yang 4 rakaat. Bukan maghrib. Bukan maksudnya maghrib. Sebab maghrib tu isya yang pertama. Bukan maghrib. Tetapi maghrib tu isya yang pertama ialah isya majaziyah. Itu cara panggilan dia. Nama dia. Maghrib pun isya, isya pun isya. Habis di situ. Kemudian doa oleh musannif katanya, ja'alanallahu ta'ala minas sa'imin al-qa'imin at-ta'i'in li rabbil alamin. Amin. Doa daripada musannif untuk kita semua, untuk siapa-siapa yang buka baca kitab dia, yang belajar kitab dia, dia berdoa ke semuanya, ja'alanallahu mudah-mudahan menjadi akan kami oleh Allah Ta'ala minas salihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita kesemua ini termasuk dalam golongan orang yang betul-betul puasa, wal al-qa'imin, yang berdiri, mana yang sangat buat amal ibadat, yang beramal ibadat pada ketika puasanya, al-qa'imin, yang beramal ibadat, yang mengerjakan amal ibadat dalam keadaan dia puasa, at-ta'i'ina, yang bertaat kepada li rabbil alamin, akan Tuhan sekalian alam. Itulah doa daripada musannif. Kita pun kata mengucap amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri terimakan doa, berkat doa musannif, kita dapat untung ke semuanya. Seterusnya, al-babu tsalisu fi fadlil haji wal umrati wa dhammi tarikin nusuki wa fadli ziyadatin nabiyyi wa fadli ziyaratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Al-babu tsalisu fi fadlil haji wal umrati wa dhammi tarikin nusuki wa fadli ziyaratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna bahasa Melayu kita? Bermula bab yang ketiga. Tajuk yang ketiga, bab yang ketiga, pada menyatakan kelebihan haji
nak menyatakan kelebihan haji, tak ada nak menyatakan cara-cara mengerjakan haji, syarat rukun sunat dia, itu sebut dalam kitab fiqh. Cara-cara nak buat haji, daripada rukun dia apa dia, syarat dia, wajibat dia apa, yang merosak, yang membatalkan haji itu apa dia, patangan dia, itu disebut semuanya dalam kitab fiqh. Adapun di sini nak menyatakan kelebihan amalan haji. Sikit maklumat tentang perkataan al-haji. Al-haji, al-hajju, dia boleh dibaca sekiranya lain pada Quran. Kalau dalam Quran tu mengikut qiraah lah. Di sini boleh baca haj dengan fathah ha dan dengan kasrah ha. Haj, hij, boleh baca kedua. Haj artinya hij, boleh baca kedua. Tetapinya yang masyhur fathah. Yang masyhurnya fathah. Sebab tu haj, haj itu lebih masyhur daripada hij. Baca haj boleh kedua, haj pun boleh, hij pun boleh, haj pun boleh, hij pun boleh. Tetapi yang masyhurnya ialah haj. Ini lurahlah bahasa cakap. Tetapi ini masalah tidak ada ta di belakang. Haj lebih masyhur daripada hij kalau tidak ada ta di belakang jim. Tetapi kalau ada ta di belakang jim boleh kedua juga, tetapi masyhurnya baca hijjah. Baca hijjah lebih masyhur daripada hajjah. Sebab tu bulan yang ke-12 kita baca bulan Dzul Hijjah. Bulan yang ke-12, bulan Islam yang ke-12, bulan haji, ialah kita baca hijjah. Tapi kalau orang pergi baca hajjah pun boleh juga. Betul juga dengan lurah. Tetapi masyhurnya kalau ada ta, masyhurnya hijjah. Kalau tidak ada ta di belakang jim, masyhurnya haj. Hajjun, hijjah. Itu ambil yang masyhur. Kalau tidaknya boleh baca ke semua. Fathah, kasrah, hajjun, hijjun, boleh ke semua. Dzul hijjah, dzul hajjah. Boleh ke semuanya. Itu lurah lah. Pada menyatakan kelebihan haji dan umrah. Dan mencercakan, ini wazammi, dan mencercakan orang yang meninggalkan nusuk. Dan bab ni juga nak mencercakan akan orang yang meninggalkan nusuk, tidak mengerjakan nusuk. Apa dia nusuk? Ialah haji dan umrah. Haji mana? Haji yang wajib, umrah yang wajib, sekiranya kalau dia itu kuasa. Jadi maknanya di sini nak dikata mencercakan akan orang yang meninggalkan nusuk. Jadi dikandaki dengan nusuk ini haji dan umrah. Dikandaki nusuk ialah haji dan umrah. Jadi cela, mencelakan orang tak mengerjakan haji dan tak mengerjakan umrah. Tapi orang yang tak kerja haji, orang yang tak kerja umrah, yang mana yang dicela oleh syarak, yang dicerca oleh syarak ialah orang yang wajib. Orang yang wajib di atasnya oleh haji dan umrah, tetapi dia tak pergi mengerjakan haji dan umrah, maka orang itu sepatutnya dicelai oleh syarak, oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi SAW. Tetapi mereka, siapa-siapa saja yang tak wajib dengan sebab tak kuasa, tidak ada kemampuan nisbah harta masalan, maka tak wajib di atas dia pergi mengerjakan haji, pergi mengerjakan umrah, maka orang ni tak masuk dalam celaan syarak.
pada tak haji dia dan tak buat umrah dia. Dan gitu juga maksud dengan haji dan umrah di sini yang dicelakan sekiranya kuasa ialah yang wajib. Adapun haji sunat, umrah sunat, kalau siapa tak pergi buat haji sunat, siapa tak mengerjakan umrah yang sunat, maka ini pun tak dicelai oleh syarak juga. Jadi mana tempat yang jadi celanya pada orang yang tidak mengerjakan haji dan umrah, nisbah bagi orang yang kuasa haji dan umrah yang wajib. Yang pertama, haji umrah yang wajib, lagi pula dianya kuasa untuk pergi ke Mekah, tetapi dia tak pergi, dia tak tunai. Orang itulah dicelakan. Bukan kesemua orang tak berhaji, tak pergi haji, tak pergi kerja umrah dicelakan oleh syarak kesemua, bukan begitu. Maksudnya haji wajib yang bagi orang yang kuasa. Orang yang kuasa haji dia tu wajib, maka dia tak pergi, itulah dicelakan. Dan dicucakan dan mencucakan orang meninggalkan nusuk. Nusuk, maksud nusuk di sini haji dan umrah. Ini nusuk di sini maksudnya haji dan umrah. Adapun nusuk di dalam doa iftitah bukan maksudnya haji dan umrah saja. Apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, nusuk di situ mana ibadat. Walaupun walaupun haji atau lain daripada haji dan umrah, masuk ke semuanya. Inna salati wa nusuki, yang kita baca dalam doa iftitah, nusuki, nusuk juga, tetapi maksud nusuk yang disebut yang ada dalam doa iftitah maksudnya ibadat, walaupun lain daripada haji, walaupun lain daripada umrah. Maknanya kesemua ibadat. Nusuki, inna salati wa nusuki, mana sembahyang aku dan segala ibadat aku. Bukan haji dan umrah aku saja, tu bukan dia. Itu dalam doa iftitah. Adapun di sini maksud dengan nusuknya ialah haji dan umrah. Haji dan umrah kedua-dua, atau haji saja atau umrah saja. Jadi perkataan nusuk ini ada banyak gunaan dia. Ada banyak mana, setengah tu ada setengah-setengah tempat nusuk ialah haji saja. Setengah-setengah tempat tu nusuk ialah umrah saja. Setengah-setengah tempat pula nusuk haji juga umrah. Ada juga begitu. Dan setengah-setengah tempat pulanya haji, nusuk ialah ibadat. Bagat semua ibadat. Itu kena tengok tempat masing-masing. Boleh jadi nusuk tu ada setengah tempat nusuk mana haji saja pun ada juga. Nusuk ialah umrah saja pun, maksudnya umrah saja tak masuk haji pun ada juga. Setengah tempatnya seperti di sini nusuk haji juga umrah, haji dan umrah. Dan kelebihan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bab yang ketiga ni juga akan menyatakan kelebihan fadilat, kelebihan tu fadilah, kelebihan menziarahi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menziarah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbah bagi sahabat ziarah akan Rasulullah pada masa hidup, pada masa sahabat, pada masa Nabi masih hidup, maka ziarah tu ziarah akan Nabi, ziarah tubuh badan Nabi, pergi bertemu dengan Nabi. Adapun apabila Nabi sudah meninggal, maksud ziarah Rasulullah ialah ziarah Rasulullah pada kuburnya, pada makamnya. Itu maksud ziarah. Nisbah bagi kita sekarangnya, sebab Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat, maksud ziarahnya ialah ziarah makam, ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi maksud ziarah pada pada masa hidup Nabi, mana ziarah akan diri Nabi. Ziarah akan diri Nabi, di rumah Nabi ke, di masjid ke, mana pergi berjumpa dengan Nabi. Pergi berjumpa, pergi bertemu dengan Nabi SAW. Itu pada orang awal-awal dulu. Pada masa sahabat, pada masa Nabi masih hidup lagi. Adapun nisbah kita, maksud ziarah Rasulullah ialah ziarah kubur Nabi SAW. Itu dibagi-bagikan. Jadi maksud kita sekarangnya ziarah, kelebihan ziarah Nabi Rasulullah ini ziarah kubur Nabi SAW. Kenapa kata ziarah kubur? Sebab Nabi sudah meninggal. Sebab Nabi sudah wafat. Nak ziarah Rasulullah ialah ziarah akan makam dia, akan kubur dia. Itulah maksudnya. Maka itu bab yang ketiga. Tajuknya apa dia? Kelebihan haji dan umrah. Cerca cela orang yang tak mengerjakan haji dan umrah, dan kelebihan orang yang menziarahi kubur Nabi SAW. Maka untuk minggu ni kita sekadar itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada katanya firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma